Isu sosial dahulu yang sering dilihat dalam kalangan rakyat negara membangun kini telah membara dalam kalangan masyarakat di negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Terdapat banyak masalah sosial yang melanda masyarakat Malaysia. Namun, isu yang kumpulan kami ingin bincangkan adalah berfokus kepada masalah keruntuhan akhlak masyarakat Malaysia. Masalah ini amat membimbangkan. Ini kerana perkara ini akan memberikan impak negatif kepada generasi akan datang serta imej negara. Oleh itu, etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Jadi dalam video ini kita akan membincangkan antara subtopik menarik iaitu budaya hedonisme, gejala seks bebas, budaya hip hop, gangster, mafia dan memperjuangkan hak kebebasan. Kesemua subtopik ini telah kami kaji, analisis serta dari data berita terkini, internet dan juga akhbar. Hai, saya Syafana dan saya akan membincangkan budaya hedonism. Apakah itu hedonism? Hedonism dari segi bahasa bermaksud keseronokan, manakala dari segi fahaman falsafah ia bermaksud keseronokan dan kesenangan hidup bermewah-mewah sebagai matlamat kehidupan. Mengapa terjadinya budaya hedonism? Faktor utama kerana wujudnya internet. Faktor kedua pula kerana ideologi sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan dunia seperti hiburan, politik dan lain-lain. Keseronokan diutamakan, hukum agama diketepikan. Dan faktor yang ketiga pula kerana kurangnya penghayatan nilai-nilai mulia dan akhlak yang baik. Kesan mengamalkan budaya hiburan yang berlebihan akan menyebabkan remaja hilang pertimbangan, melakukan banyak salah laku dan menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Budaya hedonisme bertentangan dengan prinsip etika dan peradaban kerana individu yang mengamalkan etika dan peradaban asli masyarakat Malaysia akan berseronok secara bersederhana dan tidak akan lupa untuk mengimplementkan nilai-nilai mulia dalam berseronok. Kesimpulannya, dalam ajaran agama Islam, hiburan tidak dilarang namun ada batasnya. Aktiviti yang sihat dan berfaedah sangat digalakkan. Ini disebabkan budaya hiburan yang berlebihan terbukti lebih banyak buruknya dari kebaikannya. Seterusnya ialah gejala seks bebas. Seks bebas ialah salah satu isu sosial yang sering berlaku di negara kita. Secara definisinya, seks bebas merupakan hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak, diertikan sebagai persetubuhan luar nikah. Kadar aktiviti seks bebas dalam kalangan remaja telah dicatat turut meningkat. Terdapat beberapa punca berlakunya gejala seks bebas, antaranya ialah pengaruh budaya barat. Pengaruh budaya barat yang berfikiran terbuka telah mempengaruhi remaja pada zaman ini. Mereka berasa bangga apabila mengikut pelakuan yang tidak bermoral, seperti melakukan seks bebas. Kedua, ialah kekurangan didikan dan penghayatan pendidikan moral dan agama. Hal ini kerana ibu bapa sentiasa sibuk dengan pekerjaan mereka, telah mengabaikan tanggungjawab mereka dalam mendidik anak-anak. Penyumbang ketiga ialah media massa. Ini menyebabkan remaja mudah terdedah dengan unsur-unsur lucah dan negatif yang dipamerkan dalam internet dan televisyen seperti pornografi. Gejala seks bebas membawa banyak kesan buruk dan bertentangan dengan konsep etika dan peradaban. Mereka yang melakukan seks bebas dikatakan tidak beretika kerana gagal menahankan diri daripada melakukan perkara yang memudaratkan dan merosakkan diri sendiri dan pasangan. Dari sudut pandangan peradaban, individu yang melakukan seks bebas adalah individu yang tidak bertanggungjawab kerana mereka tidak mengikut sistem kepercayaan dan agama masing-masing. Hal ini kerana sistem kepercayaan dan agama merupakan salah satu sistem dalam peradaban. Malah, menurut agama-agama di dalam dunia, tidak ada istilah kebebasan seks. Dari sudut fitrah pula, manusia juga tidak mahukan penzinaan. Kesimpulannya, agama tidak menolak fitrah keinginan seksual kerana menitik beratkan nilai kehormatan, maruah dan juga tanggungjawab yang perlu dihadapi oleh setiap pasangan. Oleh itu, agama menyeru perkahwinan untuk menghalang kemudaratan. Assalamualaikum, saya akan menerangkan tentang budaya hip hop, skinhead, hippies, mafia, gangster dan tarian breakdance. Ada dua gambar di sini. Gambar yang pertama adalah gambar breakdance yang disaksikan oleh sekumpulan manusia dan gambar kedua adalah gambar sekumpulan skinheads. Dan skinheads ditubuhkan di London. Faktor pertama yang mempengaruhi remaja untuk mengikuti budaya ini ialah media. Perkembangan teknologi telah membolehkan semua orang untuk berkomunikasi antara satu sama lain, tapi media juga memberi kesan yang buruk kepada pengguna. Faktor kedua adalah disebabkan pencapaian akademik yang rendah antara remaja. Pelajar yang lemah dalam bidang akademik mempunyai risiko yang tinggi untuk menerima budaya ini.
Okey, seterusnya ada dua gambar di sini. Gambar pertama adalah gambar sekumpulan gangster yang membawa weapon bersama mereka, dan gambar kedua adalah kumpulan hippies di mana mereka mempercayai bahawa love without war. Kesan yang buruk terhadap konsep etika dan peradaban. Dari segi etika adalah individu-individu ini melakukan aktiviti yang tidak elok, dan dari segi peradaban adalah kebanyakan budaya ini adalah tidak berakhlak dan tidak bermoral. Kesan dari segi agama adalah kebanyakan perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Manakala dari segi undang-undang seperti dadah, berjaya seks dan sebagainya, semuanya adalah against the law. Sekian, terima kasih daripada saya. Jumpa lagi. Hak kebebasan bersuara telah memberi peluang kepada seluruh warga negara Malaysia untuk menyatakan buah fikiran atau pendapat terhadap pelbagai isu atau topik. Perbezaan yang ketara antara masyarakat generasi dulu dan masyarakat generasi kini dalam menggunakan hak kebebasan bersuara. Generasi dulu lebih berhati-hati untuk mengutarakan pendapat dan kurang platform untuk mereka memberikan pandangan. Manakala generasi kini lebih lantang dan bebas memberikan pandangan pribadi mereka. Tambahan pula, lebih banyak platform seperti social media, contohnya Twitter dan Instagram. Namun begitu, terdapat sesetengah individu yang telah menyalahgunakan hak kebebasan bersuara, terutamanya di media sosial. Individu-individu tidak bertanggungjawab ini telah melontarkan pendapat mereka tanpa menghiraukan unsur sensitiviti kaum dan agama. Tambahan pula, terdapat individu yang menyebarkan berita dan ajaran yang berunsur tidak baik. Seteru itu, masalah ini akan menjurus kepada lahirnya generasi kurang bermoral dan keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab seharusnya menggunakan peluang bersuara dengan sebaik mungkin, terutamanya di media sosial. Sebagai contoh, menggunakan media sosial untuk berkongsi ilmu atau pendapat yang baik. Dengan itu, kita dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai moral yang tinggi, sekaligus membentuk pemimpin yang berwibawa. Daripada perbincangan yang mendalam tentang masalah keruntuhan akhlak masyarakat Malaysia tadi, dapat disimpulkan bahawa keruntuhan akhlak masyarakat di Malaysia berada di tahap yang membimbangkan. Jadi, semua pihak haruslah bersatu membendung masalah ini. Jadi, dengan ini, kumpulan kami berharap agar pembincangan tadi dapat membuka mata masyarakat untuk menghargai dan menghayati etika dan peradaban demi kesejahteraan hidup. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.